ถึงความสำคัญและผลบุญคุณค่าสมัยกษัตริย์وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Allah Ta'ala berfirman La takun เจ้าอย่าได้เป็นjangan jadi al-ghafilin ผู้ที่หลงลืม orang hak nyanyuk orang hak terlupa di depan Allah ยืนต่อหน้าพระองค์แต่ไม่ได้รำลึกถึง Allah di depan Allah tapi tak ingat Allah sujud kepada Allah tunduk kepada Allah tapi tidak ingat Allah la takun minal ghafilin jangan jadi orang yang lalai orang yang lupa kepada Allah kerana itu ayat ini tekan kepada kita supaya kita jadi orang yang khasyi'in khusyuk kepada Allah di dalam sembahyang. Dan lagi pula Allah Ta'ala tanya alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Siapa bagi masa kepada orang beriman untuk mentundukkan hatinya mengingati Allah. Jangan juga Allah Ta'ala tamrau bila nak patna, bila nak baiki, bila nak yok anak wajah kita. Jadi wajah yang tunduk kepada Allah dan jadi wajah yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tamrau bila merai. Orang beriman mereka nak patna hatinya, nak patna wajahnya menjadi satu orang yang khasyi'ah, orang yang khusyuk, tunduk hatinya dan orang yang mengingati Allah. Ini tunjuk kata pentingnya orang panggil al-khusyuk fi salat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjuk kata pentingnya al-khusyuk fi salat. Kalau mati ni khusyuk penting sangkan. Satu ayat dalam suratul Nisa Allah Ta'ala berfirman yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Oh bendaku sekalian wahai orang beriman, jangan kamu hampir dengan sembahyang. La taqrabus salat wa antum sukara, sedangkan kamu masih mabuk lagi. Tang-tang ticau kamu men mau you sukara mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu gapo yang kamu kata. Coba tangcau rusing ticau kelak apa. Dan kekemi sama tikor. Banyak ahli tafsir, banyak puak kita faham kata ayat ni lari tak sewi orang mabuk semaya. Wihilai mabuk dulu, wihilai kaya dulu, wihilai pening dulu, sehingga dia boleh mengingati Allah dalam semayanya, boleh tahu ta'lamu ma taqulun, boleh tahu apa yang dia kata. Sebenarnya ayat ni umuman, ayat niไม่ใช่ใช้กับคนที่เมาอย่างเดียวเมาapaเมาสิ่งเสพติดอย่างเดียว bukan. Ulama iyya mufassir banyak lagi mereka mengumumkan ayat ni juga orang mabuk dunia. Orang mabuk dunia ai sukara min kathratil ham min hubbid dunia. Risau dunia banyak, serabut dunia banyak, kasih ke dunia sangat. Supaya orang yang mabuk juga. Supaya orang sukara, orang mabuk juga. Sampai itu banyak orang yang semaya hari ini kam min musallin lam yashribu khamran, tak ada minum arak. Orang yang semaya mereka tak minum arak, tapi wa huwa la ya'lam ma yaqulu fi salati, dia tak tahu apa yang dia baca dalam solatnya. Allah tak ada mabuk, tak ada minum arak, tak ada minum benda yang mabuk, dia mari semaya tapi dia baca apa dia tak tahu. Bahkan imam baca dia tak dengar, puspekan lah dia tak dengar kerana hatinya lalai. Sampai itu ayat ni tekan kepada kita, ayat niเน้นหนักให้กับเรานั่นก็คือความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาละหมาดของเราให้เป็นละหมาดที่มีสมาธิละหมาดที่khusyuk sembahyang yang khusyuk. Sehingga kita boleh tahu, kita boleh ambil tadabbur, boleh ambil perhatianจากทั้งหมดสิ่งที่เราอ่าน semua benda yang kita baca. Allahu Akbar. Yang ke-9,ข้อที่ 9 menunjuk kata sambkan, menunjuk kata besarnya al-khusyuk fi salat, iaitu al-khusyuk sababun min asbabi tahta zilli. เป็นสาเหตุหนึ่ง satu asbab yang mana satu orang itu boleh duduk di bawah bayangan arsy Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 7 golongan Allah Ta'ala membayangkan mereka itu di bayangan Allah yang mana hari tiada bayang selain daripada bayang Allah. Yauma la zilla illa zillu. Hari tak ada bayang, mereka bayang Allah Ta'ala sedia. 7 golongan cek campur sama yu tai rong kau nanda. 1 dari 7. Dalam 7. Kita rekahkan hadis tadi, kita pendekkan hadis tadi. Dalam 7 kalau tadi 6 dari 7 rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Satu laki-laki cai pun nanti ramluk tu Allah, mengingati Allah, khalian, bersunyi diri, senyap-senyap ramluk tu Allah kon dia dan tati memi kon tak ada orang, dia senyapkan diri. Fafadat 'ainahu, kama dia mengalirkan 2 air mata dia. Nak takut kau lairin program klaim kuasa Allah kerana takut kepada Allah, zikir, ingat Allah dan air mata keluar. Ini orang yang khusyuk. Ni kekulaksana komputi khusyuk. Ini orang yang khusyuk boleh duduk ni satu bayangan Allah, bayangan aras pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Faham pada hadis ni samkan penting. Nah, kita orang beriman mesti kena patna, mesti kena yukrada semaya kita sebagai semaya yang khusyuk. Yang ke-10, al-khusyuk min sifatil anbiya. Khusyuk ni kanti lemah ni semati repen putih khusyuk diri kepada Allah pendeng naik kulaksana kepada anbiya min sifatil anbiya. Sifat nabi-nabi. Nabi-nabi golongan yang dimuliakan Allah, penklum konti de rakyat ca Allah nabi-nabi. Maka apabila putih mikian orang yang mulia tadi mereka mempunyai sifat, maka sifat mereka itu sifat yang mulia juga. Salah satu sifat mereka al-khusyuk. Nabi orang ada sifat khusyuk. Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anbiya, fastajabna lah. Allah Ta'ala sebut tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Zakaria doa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa minta oleh Allah Ta'ala bagi seorang anak. Sedangkan Nabi Zakaria sudah umur banyak dan bininya sendiri pun mandu. Dia doa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan, ya Allah jangan tinggal aku hakana bertunggal seorang diri dengan tak ada zuriat asal. Tak ada hayat le, jangan tinggal dia di masa tu. Wa anta khairul warithin. Apabila dia doa, maka Allah Ta'ala terima. Fastajabna lah, Allah Ta'ala kami terimakan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, Allah Ta'ala beri anak senama Yahya. Allah tangce hele, tak nama sia-sia. Sampai tu dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut kata tak wasa nama. Tak wasa ada satu orang yang nama Yahya sebelum pada Nabi Yahya alaihissalam. Allah penpu tentang cerita. Kama dia Allah Ta'ala sebut kata wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa kanu, dan adalah mereka itu yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan azwaji, isteri kepada Nabi Zakaria, kulluhum kanu minal khashi'in. Mereka itu semua daripada golongan orang yang khashi'in. Kerana itu ayat ni tutup kepada kita, hai kita tu jadi orang yang khashi'in lillah, orang yang khusyuk kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam semaya kita kena pernah semaya kita menjadi semaya yang khusyuk. Allahu Akbar. Dalam satu ayat lagi yang ke-11. Nak dia masuk tak minggu ni. Sebab ana waktu saya kosong. Tak apalah kita buat 2 minggu. Yang ke-11.
ayat ataupun dalil yang menunjuk kata besarnya dan pentingnya al-khusyuk fi salat. Allah Subhanahu wa taala telah puji asnallahu 'alal mu'minina min ahli kitab bi khusyu'ihim lillah. Allah taala telah puji praundai song sarasen bandaku serta cak-cau kita, cak-cau kampi ทั้งหลาย kerana bi khusyu'ihim lillah,เพราะคนเหล่านี้เขาkhusyukต่อ Allah. Dalam ayat akhir dalam ayat suratul Nisa, Allah Ta'ala sebut, wa in min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Itu ayat Allah Ta'ala puji kepada ahlul kitab, cau kampiti serta Allah. Wa in min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Suara setengah daripada ahlul kitab, orang yang dulu mereka itu bukan agama Islam, mereka percaya kepada kitab, dulu mereka bukan Islam, tapi mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada ma unzila ilaikum al-Quran, beriman kepada ma unzila ilaihim, kepada kitab yang diturun kepada mereka, Taurat, Injil. Kemudian Allah Ta'ala sebut sifat mereka khashi'ina lillah. Kalau ni ada satu sifat, iaitu khashi'ina lillah, mereka orang yang khusyuk kepada Allah. Kerana itu Allah telah puji mereka. Sebab tu ayat ni soleh kat rau. Ajar kepada kita, hai rau dan penputi khashi'ina lillah. Jadi orang yang khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam semaya kita, kena jadikan semaya kita tu khusyuk kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW yang ke-12, Rasulullah SAW telah bersabda, khamsu salawatin iftaradahu Allah Ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khushu'ahunna kana lahu 'ala Allah 'ahdun ay yaghfira lahu wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allah 'ahdun in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW telah bersabda, khamsu salawat wanna hawila lama hakran wanna iftaradahunna Allah. Allah Ta'ala telah fardu ke atas kamu. Siapa yang ambil ismaya dengan sempurna, ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihin, semaya 5 waktu dalam waktunya yang tetap. Kemudian wa atamma ruku'ahunna, sempurnakan rukuk, wa sujudahunna, dan sempurnakan sujud, wa khusyu'ahunna, dan sempurnakan khusyuk. Allah dua. Ada juga satu syarat nak dapat janjian daripada Allah, iaitu atamma khusyu'ahun, sempurnakan khusyuk. Nabi kata siapa sempurna khusyuknya, kana lahu 'ala Allahi 'ahdun ay yaghfira lahu, pensanja jadi janji ke atas Allah, ay yaghfira lahu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Tilama khusyuk, orang semaya khusyuk, kau cak dapatkan apa yang tu cak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yaf'al, siapa tak buat, iaitu tidak sempurnakan wudunya, tidak semaya dalam waktunya, dan tidak sempurnakan rukuknya, dan tidak sempurna khusyuknya. Pak kau kait ini datang siang ni, falaysa lahu 'ala Allahi 'ahdun, kau mai ni sanja dari cak Allah. Kata Tuhan apa dia? Kau mai nak sanja lah ni, insya'a ghafara lahu, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala ampun dia. Wa insya'a 'adzabahu, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala azab dia. Ni keponlap daripada semaya tak khusyuk, pen-pedai dia dapat ampun daripada Allah, pen-pedai dia kena azab kerana semaya tidak khusyuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada hadis ni samkan janji penting sangat, kita kena partner, kita kena akadkan taraf semaya kita menjadi semaya yang khusyuk. Satu hadis lagi daripada Abi Dzar, hadis yang ke-13, dalil yang ke-13. Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza iltafata insarafa anhu. Rawahu Abu Dawud.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berpalingมุ่งหน้าพระองค์มุ่งหน้าให้กับบ่าวคนหนึ่งที่เขาอยู่ในละหมาดของเขา apabila satu orang hamba berada dalam sembahyang Allah มุ่งหน้าสู่เขา Allah Taala เนี่ยมุกบิลันอะลัลอับดีมุ่งหน้าสู่เขามาลัมยัลตะฟิก selama mana dia tak paling ตราบใดที่เขาไม่หันไปข้างนู้นไม่หันไปข้างนี้ฟาอินัลตะฟะตะ kalau dia sembahyang patut paling keling ni paling in sarafa anhu Allah Taala pun paling daripada dia juga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni faham pada hadis ni penting semaya kena tengok pas sujud, jangan paling waktu, jangan paling ni membawa kepada Allah tidak pandai kepada satu orang. Kalau semayanya paling waktu. Ini satu syarat untuk semaya khusyuk, tengok tempat sujud. Hadis yang ke-14 dalil yang ke-14 Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Zaid bin Arqam telah bagi tahu tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tan Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ฉันขอห่างไกลจากพระองค์ขอปกป้องจากพระองค์ daripada ilmu yang tidak ada manfaat วิชาความรู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่าว่าแต่ผู้อื่นจะรับประโยชน์เขาเองก็ยังไม่ได้รับประโยชน์วิชาความรู้อย่างแบบนี้ขอพระองค์ทรงปกป้องฉันวะกัลบินคอชิวะกัลบินลัมยะลายักชะและขอพระองค์นั้นทรงปกป้องฉันselamatkan aku daripada orang yang mempunyai hati yang tidak khusyuk qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' dan minta jauh daripada nafsu yang tak kenyang-kenyang. Bui kotor tak kena, witara ni tak kena, witara tu tak cakap cukup dan tak cakap kenyang. Ni ke sing kita Nabi minta jauh. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Kotisi minta jauh daripada doa yang Allah Taala tak terima. Sedewa Nabi tongkan ilmu timi manfaat, Nabi tongkan hati yang khusyuk kepada Allah, dan Nabi tongkan nafsu yang kenyang, dan Nabi tongkan dakwah doa yang diterima oleh Allah. Salah satu Nabi takut qalbil la yakhsha, wajah itu memikan semati memikan khusyuk ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita orang beriman mesti kena patna wajah kita, hati kita jadi hati yang khusyuk kepada Allah, lebih-lebih lagi di dalam solat. Habis kalau kita tengok masya-Allah hari ini semaya ba'da ma'rifati makna khusyuk wal fadail, kita akan dapati kata semaya hari ini banyak orang-orang beriman yang semaya hari ini semaya mereka itu lalai, banyak ingat pulai. Banyak ingat pulai dalam semaya. Siapa keterlupa kam raka'at alladhi yusalli. Terlupa berapa rakaat dah aku semaya. Bawa terimbang misalnya bangun diri tambah, lepas tu tak ingat saat ni dia berapa rakaat. Harap tunggu orang tepi. Dia mau 5 kali aku 2 kali. Harap tunggu orang tepi, tunggu dia. Ni semaya tak ingat. Tu semaya jumpa. Kalau semaya jumpa sore tak ingat kata berapa. 2 ke 3 nak bangun ke nak duduk. Ini keadaan semaya yang tidak ada khusyuk. Kerana itu kita kena lebih-lebih lagi kalau semaya berjamaah beramai. Imam boh PK boh, tapi banyak orang yang semaya boh tanya tak imam baca surah apa tak tahu. Kerana dia tak ada dengar. Songkor juga tadi dia tak dengar kata tak imam baca apa. Ini sifat orang semaya hari ini. Sebab itu as-salah bila khusyuk kal jasad bila roh. Ulama kata as-salah bila khusyuk, semaya hak tak ada khusyuk serupa dengan jasad bila roh, tubuh badan yang tak ada winjan, tak ada roh. Main prayot dai taksin, tak ada kaedah langsung, tubuh badan yang tidak ada roh. Hakaza semaya yang tidak ada khusyuk, tak ada kaedah langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ketiga kita masuk bahas hari ini iaitu hukmul khusyuk fi salat. Hukum khusyuk dalam sembahyang. Tadi kita dengar dah makna khusyuk, yang kedua kita dengar dah tentang kepentingan khusyuk, dan yang ketiga apakah hukum sembahyang khusyuk? Sembahyang khusyuk ni, khusyuk dalam sembahyang ni apakah hukum?
มีความขัดแย้งอิคติลาฟัลอุลามะfi hukm al-khusyu' fi shalah อุลามะมีความขัดแย้งที่แตกต่างกันmengenai makna al-khusyu' fi shalah. Khusyuk dalam sembahyang ni adakah wajib atau daripada fadail, daripada kelebihan, mana kata sunat, atau ada sebagai satu syarat untuk mensahkan solat, atau bukan syarat untuk mensahkan solat. Mi kuat kit itu kuat kit hati tangkan. Ada pendapat yang tak serupa. Golongan pertama ulama telah beri pendapat kata al-khusyu' fi shalah wajib. Khusyuk dalam sembahyang itu wajib. Satu orang sembahyangnya tak khusyuk, sembahyang itu tak sah. Satu orang sembahyangnya tak khusyuk, sembahyangnya itu berdosa. Sembahyangnya tadi berdosa pasal tarkul wajib haram, tarkul wajib dosa. Dia akan dapat azab daripada Allah. Orang tinggal bagi wajib ni, orang tu orang dapat azab, orang dapat celah, orang dapat azab daripada Allah. Orang lakukan satu benda yang haram, orang tinggal benda wajib. Sampai tu ulama golongan pertama hukumnya al-khusyu' fi shalah wajib. Ni mazhab pertama. Banyak ulama-ulama dalam mazhab ni, umpamanya Imam Ghazali, dia telah terjah pendapat ni dalam kitab Ihya-nya, dan juga imam yang besar iaitu Imam Ibn Taymiyah, dia telah pilih duduk dalam mazhab ni, dan juga Ibn Hamid dan Ibn al-Jawzi pun dialah juga mereka duduk dalam mazhab ni. Sehingga dua orang ni, Ibn Hamid dengan Ibn al-Jawzi, mengatakan annaha tubtalus salah, sampai tahap membawa kepada batal sembahyang kalau sembahyang tadi tak khusyuk. Tak ada sembahyang lah. Turut pendapat dua orang ni sampai ke membatalkan solat apabila solat tadi tidak khusyuk. Mereka ini mensyaratkan sah salat dengan khusyuk. Khusyuk sebagai syarat. Kalau tak ada khusyuk, tak sah salat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-khusyuk fi shalah minal fadail. Khusyuk dalam sembahyang itu masuk dalam golongan fadail, kunka, kelebihan, iaitu sunat. Mi molek, comel, lambat tinggi semati, lambat tinggi khusyuk, molek, comel, bagus, molek. Tak ada khusyuk pun tidak membawa kepada haram, berdosa, dan tidak membawa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Wa tasihhus shalah bidunihi, sah sembahyang dengan tanpa khusyuk. Dan cukup rukunya walaupun hati tak ada khusyuk, sah sembahyang. Sah sembahyang. Tak kena main campur cakap i'adah. La yajibul i'adah, tak wajib kena i'adah. Dan sembahyang cukup rukun tak puasa walaupun tak khusyuk dalam sembahyang. Ini pendapat yang kedua mengenai khusyuk fi shalah. Pendapat ini adalah pendapat banyak orang panggil jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama. Imam Nawawi telah mendakwa kata al-ijma' ala anna al-khusyuk laysa biwajib. Imam Nawawi kata dalam syarah Muslimnya, telah ijma' oleh ulama. Mana kata ulama Suwanjai, ni kuamhin katanya al-khusyuk fi shalah laysa biwajib, tidak ada wajib, tidak wajib kali. Satu orang yang sembahyang khusyuk, comel, molek, bagus, dia dapat pahala, dia dapat jamiah. Satu orang yang sembahyangnya tak khusyuk, tapi yang cukup rukun, sembahyangnya sah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil mereka yang mengatakan wajib, dalil puti kelawa lama khusyuk dalam solat ni, khusyuk fi solat, benda yang wajib mereka kemilakan. Ada dalil. Qala Allah Ta'ala, ayat satu ayat, wa aqimis salata li dzikri. Tadi saya baca dah ayat ni. Hendaklah engkau dirikan sembahyang, dirikan solat li dzikri, supaya mengingati aku. Paumaikum kalama, untuk mengingati Allah. Apabila sembahyang tadi tidak mengingati Allah, maka tidak ada arti. Mai mi kuat mai kong kalamaเลยเมื่อละหมาดหนึ่งไม่ได้รำลึกถึง Allah. Sampai itu faham pada ayat ni, wajib dalam sembahyang kena mengingati Allah, kena sembahyang khusyuk.
Juga satu ayat, wala takum minal ghafilin. Tadi pun saya dah baca ayat ni. Jangan engkau jadi orang yang lalai kepada Allah. Pasal orang lalai kepada Allah, mereka itu akan diazab oleh Allah. Demikian juga orang yang semaya, dalam semaya yang lalai kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah, dia akan diazab oleh Allah. Ini ayat yang kedua. Dalil kata semaya itu mesti wajib kena khusyuk dalam semaya. Dalil yang ketiga juga kita sudah baca ayat ni, innaha lakabiratun 'alal khashi'in illa 'alal khashi'in. Semaya ni satu benda yang payah, satu benda yang berat, malaikat illa 'alal khashi'in. Malaikat tak orang yang khusyuk dalam semaya saja mereka akan berasa ngik-ngik. Imam Ibn Taymiyah telah mengatakan hadza yaqtadi dhammu ghairu khashi'in. Ayat ni menunjuk kata Allah Taala cela kepada orang tak khusyuk. Illa 'alal khashi'in. Semaya akan berasa berat sangat orang yang tak khusyuk. Sampai tu Allah Taala cela dengan ayat ni orang yang tidak khusyuk dalam semaya. Apabila Allah cela, tu satu benda tu dia mau ditinggal benda yang wajib. พอเข้าใจไหมครับอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่ากาละหมาดเป็นเรื่องที่หนักอึ้งเป็นเรื่องที่ลำบากยิ่งนอกจากผู้ที่ขอชกเท่านั้นแสดงว่าผู้ที่ไม่ขอชกนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้วอัลลอฮ์ตะอาลาtak suka อัลลอฮ์ตะอาลาtak kenek อัลลอฮ์ตะอาลาเฉลาผู้ที่ละหมาดไม่ขอชกเหตุนี้ผู้ที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วแสดงว่าเขาได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบอย่าtinggal benda wajib iaitu khusyuk dalam sembahyang. Ini istinbat yang telah diambil oleh Ibn Taymiyah. Allahu Akbar. Ini adalah dalil-dalil mereka yang mengatakan sembahyang khusyuk. Dalil yang ketiga, keempat, dalil orang kata sembahyang khusyuk ni adalah satu benda yang wajib, iaitu ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Akhir Allah janji syurga Firdaus. Allah Ta'ala sanya kejayaan, Allah Ta'ala sanya syurga Firdaus kepada orang sembahyang khusyuk. Mana kata satu orang tak sembahyang dia tak khusyuk, tak boleh dapat falah, dia tak jaya. Mana kata orang tu rugi, orang tu buat satu kesilapan, tarkul wajib, tinggal benda yang wajib. Orang buat benda wajib, orang jaya. Orang tinggal benda wajib, orang tak jaya. Sampai tu mana kata orang sembahyang tak khusyuk, orang tinggal benda wajib, dia tak jaya. Dan yang kedua, orang tinggal benda wajib dalam sembahyang khusyuk ni, mana kata dia tak dapat Jannatul Firdaus. Mengisi dalam Jannatul Firdaus. Maka pahal pada sini khusyuk fi salat adalah satu benda yang wajib, mesti kena ada dalam sembahyang. Yaqtadi annahu la yanithuha ghayruhum wa qad dalla ala wujubi hadhihi al-khisal li'anna al-jannah tanalu bi fi'li al-wajibat dun al-mustahibbat. Nak boleh syurga iaitu buat benda hak wajib, bukan buat benda hak sunat. Sebab nak boleh syurga, sunat ni untuk nak meningkatkan dalam syurga. Kerayuk anak kon-kon dengan sawan dua kat amal sunat, tapi untuk nak boleh syurga dengan amal yang wajib. Lepas tu kalau lah tinggal benda khusyuk dalam sembahyang, tinggal benda wajib, tak boleh syurga. Ini istinbat yang telah diambil oleh Syekh Ibn Taymiyah. Dalil orang yang kata sembahyang khusyuk fi salah ni bukan wajib, sunat. Ya, ada juga dalil dia. Ini hak pendapat jumhur ulama. Dalil pertama, walau kanat batila la amarahu sallallahu alaihi wasallam bil i'adati. Kalaulah sembahyang tadi batal, sembahyang yang tak khusyuk tadi batal, nascaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti suruh sembahyang semula. Tapi tak ada orang yang Nabi suruh sembahyang semula, malaikat orang yang buat sembahyang yang salah dan yang tak betul. Tak ada orang yang sembahyang tak khusyuk Nabi suruh sembahyang semula. Ada. Ini dalil jumhur. Dalil yang kedua, waqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam man saha fi salatihi sujud as-sahwi wa lam ya'mur bil i'adah. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang lupa dalam sembahyang. Orang lupa berapa rakaat, duduk tahiyat awal lagi, lupa kau ni. Nabi suruh apa? Suruh sujud sahwi nanti.
Nabi tak ada suruh i'adah, suruh sembahyang semula. Dah, Nabi bila sampai lambat main. Tapi Nabi suruh sembahyang sujud sahwi 2 kali sujud sebelum pada salat ataupun selepas pada salat mengikut khilaf mazhab masing-masing. Jadi dia banyak kata singki samkan ke keluar. Walaupun lalai hanyut orang dia sembahyang tak ingat rakaat dia tak khusyuk dah tu. Walaupun dia tak khusyuk, walaupun dia tak ingat ke Tuhan, dia terlupa sampai ke rakaat sekalipun memadai dengan sujud sahwi. Tu khusyuk fi salat sunnatun laisa biwajibin. Allahu Akbar. Dalam satu hadis yang ketiga